Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Norma. Pada hari ini, kita akan belajar penulisan iaitu bahagian A. Ya, bahagian A dikehendaki kita menulis 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Kita lihat arahan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong di sekolah. Tulis 5 ayat tentang aktiviti yang diberikan. Kita lihat gambar murid-murid. Ya, ini ialah gambar aktiviti gotong royong di sebuah sekolah. Teliti gambar tersebut dan fahami apakah aktiviti yang terdapat di dalam gambar yang diberikan. Untuk membina ayat memerlukan beberapa langkah. Kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu kita harus membaca arahan dengan teliti dan fahamkan. Gariskan kata kunci pada arahan yang diberikan. Baiklah, kita tengok sama-sama arahan yang telah diberikan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti gotong royong di sekolah. Kata kunci bagi arahan ini ialah aktiviti gotong royong di sekolah. Kita harus gariskan. Kita lihat ayat yang kedua pula. Tulis 5 ayat tentang aktiviti yang diberikan. Kata kunci bagi ayat yang kedua ialah selepas perkataan tentang, iaitu aktiviti. Ini bermaksud setiap ayat yang awak akan bina mestilah mengenai aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Kita pergi pula kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita perlu bulat dan nomborkan 5 aktiviti yang mudah dan senang. Tulis aktiviti yang telah dibulatkan. Di sini, saya ingin ingatkan kamu semua, jangan bulatkan aktiviti yang kamu sukar untuk huraikan. Jangan bulatkan perbuatan yang sama sebanyak 2 kali. Ini ialah gambar yang telah cikgu paparkan tadi. Arahan bagi langkah yang pertama cikgu sudah gariskan. Bagi langkah yang kedua pula, kita perlu bulatkan 5 aktiviti. Cikgu ingatkan lagi sekali, bulatkan aktiviti yang mudah, yang senang kamu huraikan. Di sini, cikgu telah bulatkan 5 aktiviti, iaitu aktiviti yang pertama, menggemburkan tanah. Aktiviti yang kedua, memasukkan plastik berisi sampah. Aktiviti yang ketiga, mencuci longkang.
Yang keempat, menyusun meja. Dan yang kelima, mengecat dinding. Kita perlu tuliskan apakah frasa kerja yang terdapat dalam gambar tersebut. Seterusnya, langkah yang ketiga, kita harus bina jadual untuk membina ayat dengan menggunakan formula frasa nama ditambah dengan kata kerja ditambah dengan objek dan akhir sekali keterangan. Kita lihat jadual yang cikgu telah bina. Ya, inilah bentuk jadualnya. Iaitu kolom terdapat 5 kolom, iaitu kolom frasa nama, kata kerja, objek, kata bantu dan keterangan. Untuk membina ayat yang baik, kita harus masukkan satu persatu gambar ataupun aktiviti yang telah kita bulatkan tadi di dalam jadual. Sebagai contoh, kita lihat kembali gambar yang pertama tadi. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Seorang murid lelaki sedang menggemburkan tanah. Frasa nama, kita beri nama kepada pelaku tersebut. Pelaku tadi ialah seorang murid lelaki. Kita boleh beri nama. Sebagai contoh, cikgu berikan nama Azman. Kata kerja, apa yang dibuat oleh Azman tadi? Ya, Azman sedang menggemburkan. Objeknya ialah tanah. Kata bantu, di sini cikgu telah senaraikan 8 kata bantu untuk membantu awak membina ayat yang lengkap. Iaitu yang pertama, untuk, supaya, agar, kerana, seperti, menggunakan, bersama-sama. Cikgu harap kata bantu ini dapat awak hafalkan. Kerana apabila awak hafalkan kata bantu, tidak akan berlaku pengulangan ayat. Dan ayat yang dibina juga menjadi ayat yang gramatis. Kita lihat, Azman menggemburkan tanah, pilih kata bantu yang bersesuaian. Ya, cikgu di sini memilih kata bantu menggunakan. Menggunakan apa Azman tadi? Ya, Azman menggunakan sudip tangan. Jadi, pada keterangan, cikgu akan tulis sudip tangan. Ayat yang lengkapnya ialah Azman menggemburkan tanah menggunakan sudip tangan. Seterusnya, kita pergi kepada gambar kedua yang kita bulatkan tadi. Ya, kita dapat saksikan gambar kedua yang dibulatkan tadi ialah memasukkan plastik berisi sampah. Frasa kerjanya, kita lihat ialah budak lelaki. Kita beri nama Raja. Apa kata kerja bagi Raja tadi? Ya, Raja memasukkan. Objeknya ialah plastik berisi sampah. Kata bantu,
kita perlu pilih yang bersesuaian. Di sini cikgu telah memilih perkataan ke. Keterangan ialah dalam tong sampah. Ayat yang lengkapnya ialah raja memasukkan plastik berisi sampah ke dalam tong sampah. Dan seterusnya, itulah cara untuk membina ayat. Kamu boleh teruskan untuk membina ayat nombor 3, 4 dan 5. Langkah yang keempat. Kita kena bina ayat yang lengkap di dalam buku latihan. Kita lihat. Ya, inilah contoh ayat yang lengkap. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk pelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat membuat latihan yang telah cikgu berikan. Selamat belajar dan Assalamualaikum.